129. Semua dah buka dah buku teks? Semua dah buka? Dah. Okey, Dah. kita tengok muka surat 129. Kalau sebelum ni kita dah betul tak Iman? Hari tu kita belajar hari ke jam, betul tak? Yes. Sekarang ni kita nak belajar tahun ke bulan pula. Okey? Tahun ke bulan. Okey? Betul tak betul ni? Ke cikgu salah ni? Betul lah kan? Hari tu jam ke minit. Jam ke minit kita tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kita tahu sifar 6 lah. Tambah je sifar kat belakang. Okey, sekarang ni kita tengok kepada hari ke jam. Saya dah buat belum? 1 jam 24 minit. Satu hari 24 jam. Dah buat belum? Iman, muka surat 128 kita dah siap bincang belum? Ke terlupa? I think we have. Ha? I think we have. Okey, saya remind balik lah ya. Saya remind balik. Okey, siapa yang terlupa. Okey, untuk yang muka surat tukar unit masa iaitu untuk jam ke minit, kita tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, jadi kalau dia bagi tukarkan 1/3 jam. Jadi kita tahu 1/3 jam ni kena tukar jadi 60, kena darab dengan 60. Ataupun kita buat gambar rajah yang bulat ke apa pecahan tu. Ingat tak? Ingat tak ingat? Siapa yang masuk kelas saya sebelum-sebelum ni dia ingat lah. Okey. Okey, saya recall balik. Okey, saya ulang kaji balik. Sebab ada yang lupa. Okey, siapa yang lupa saya ulang balik. Sekejap. Okey. Siapa yang tengok cikgu share. Takut dia lupa. Okey. Nampak tak? Okey, nampak tak cikgu share skrin cikgu? No. Oh yes. Tak nampak. Yes. Hello. Nampak tak? Yes. Nampak. Okey. Untuk jam ke minit. Jam dia suruh tukar pi minit. Okey, jam dia suruh tukar pi minit. Kita tahu pengetahuan kita sedia ada, kita tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey. Jadi kalaulah dia kata berapa untuk 1/2 jam? Jadi kalau 1/2 jam, okey, kamu masih ingat lagi gambar rajah yang bahagi 2 tu? Ingat? Ingat tak? Yang ni 30, yang ni 60. Dia nak satu bahagian. Ini 1/2. Jadi maksudnya 30 minit. Kalau dia kata 1/3 jam, ingat tak yang 3 tu yang bahagi, ingat lagi? Ada kan? Video yang lepas. Tengoklah dalam YouTube saya kalau saya dah letak dah. Okey. Kalau 5 kita lukis. Ini gambar kita lukis. Kita lukis ya kan. Kalau 5 berapa? Kamu ingat lagi? Ke lupa? Jadi yang kalau 5, yang ni 12. Yang ni 24, yang ni 36, 48, 60. Tu dia. Okey. Jadi kena ingatlah cikgu ada bagikan contoh sebelum-sebelum ni kan. Okey. So itu untuk nak tukarkan jam ke minit.
Okey, kita tengok pula muka surat 128. Hari ke jam. Okey, kalau hari ke jam ni maksud dia hari nak pergi jam. Okey. Hari ke jam ni kita tahu satu hari adalah bersamaan dengan 24 jam. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, jadi kita nak tukarkan hari ke jam, maksudnya kita mesti darab dengan 24. Kalau atas kita guna gambar rajah. Yang ni pun boleh jugalah kalau kita nak guna gambar rajah. Tapi saya kamu banyak perlu nak hafal, yang ni tak apa. Yang ni kita darab dengan 24. Contohnya dalam buku teks, kamu tengok dalam buku teks, saya dah ajar ni minggu lepas. Okey, kita tengok dalam buku teks 1/3 hari. Okey, 1/3 hari maksud dia tak nak? Okey, 1/3 hari. Okey, kita darab saja dengan 20 darab dengan 24. Dapatlah dia punya jawapan. Okey, ada cikgu bagi contoh yang cikgu bagi bulan apa? Yang last kelas yang sebelum ni. Cikgu ada ajak hari bahagi tu yang 1/8 tu yang darab tu kan. Ada cikgu bagi kamu tengok balik. Okey. Okey, untuk hari ini. Untuk hari ini kita tengok kepada muka surat 129 tahun ke bulan. Tahun ke bulan ini adalah tahun ke bulan kita tahu satu tahun, satu tahun adalah bersamaan dengan 12 bulan. Sebab itulah kita ada bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Jadi kita tahu satu tahun adalah bersamaan dengan 12 bulan. Jadi tengok buku teks muka surat 129. Nombor 1, dia kata gambar di sebelah menunjukkan usia sebuah lukisan cat minyak. Lukisan dia, usia dia adalah 91/6 tahun. 91/6 tahun. Dia nak dalam bulan. Dia nak dalam bulan berapa? Soalan dia macam tu. Dia nak dalam bulan berapa? Jadi, bagaimana kita nak selesaikan soalan ni? Maksud dia nak tukar. Bagaimana kita nak tukar soalan ni? Maksudnya kita nak dapatkan tahun. Macam mana? Macam mana kita nak dapat tahun? Macam mana kita nak dapat tahun? Okey, cikgu buat buku soal baru yang ni. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat? 1/6 tahun. Okey. Sama juga konsep dengan hari ke jam. Okey. Kita bahagi kepada 2. Tak lagi kita tambah daripada orang ni. Sekarang kita bahagi pada 2. Yang ini, kita ambil, kita tahu pengetahuan sedia ada kita adalah 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi maksud dia 12 darab dengan 9. Yang ini. Yang ini pula, yang ini pula 1/6 kita darab dengan 12. Boleh? Boleh tak boleh? Lepas tu dapat hasil dia kita tambah. Yang ini ada satu apa? 2 kali ni 18. 9, 10. Maknanya yang ni adalah 108 bulan. Manakala yang ini pula berapa ni? 1 kali 12 buat dulu kan? Buat dulu yang di atas atau nak faham 1 kali 12, 12. 12 bahagi 6. Kalau siapa tak tahu 12 bahagi 6. 6 kali berapa 12? 6 kali 2, 12. So dapatlah 2 bulan jawapan dia. So maknanya awak ambil lah tambah 108 tambah dengan 2 bulan. So you akan dapatlah dia 110
Boleh? Jelas tak jelas? Yes. Jelas tak jelas? Jelas. Jelaslah ya. So, dapatlah 110 bulan. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang ni kita tengok pula nombor 2. Nombor 2 nak buat macam mana? Konsep yang sama juga nombor 2. Okey, konsep yang sama. Yang ni dia darab terus, dia buat dalam buku teks ni dia buat jadi improper. Ikut kamulah kalau kamu selesa dalam buku teks boleh. Tapi kalau macam saya suka pecah sebab apa? Bila pecah tu lagi nombor dia lagi sedikit. Okey, contohnya nombor 2 ni dia kata 12 2/3. Okey, 12 2/3. Okey, kamu nak tukarkan kepada dia nak tukar kepada bulan. Jadi kita tahu, kita bahagi macam ni lah. Maknanya yang ni kita tahu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi yang ni kita buat macam mana? 12 darab dengan 12. Oh, macam mana cikgu? 12 darab 12 ni cikgu? Siapa yang pandai darab macam ni, darab. Siapa yang tak erti, darablah dalam bentuk apa? Bentuk lattice. Kan kalau contohnya kalau darab macam ni, 2 kali 2, 4. Ni dia kena 2 tingkat sebab darab dengan ada 2 digit. Ni 2. Okay, yang ni kena letak sifar dulu. Yang ni 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Jadi tambah 4. Kalau siapa tahu sifar 12, senang je. Okay, 144. Yang ni pula 2/3 darab dengan 12. Atas darab dulu baru bahagi. Sukalah kalau kamu nak bahagi dahulu pun lebih. Kalau saya suka bahagi dulu. Okey. 12, 2 kali 12, 24. 24 bahagi 3. Kalau tak tahu buat tepi ni. 24 bahagi 3. 3 kali berapa 24? 3 kali 8, 24. Kan? Dapatlah. Jadi ambil yang ni dengan yang ni kamu tambah. Jadilah 152 iaitu 144 tambah 8. Boleh? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Kemudian kita tengok nombor 3. Nombor 3 pun sama juga. Okey. Nombor 3 pun sama juga. Boleh ke? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Apa beza nombor 3 tu? Siapa yang kira betul? Akilah ke Peter? Kamu tengok nombor 3. 5 1/2 tahun. Siapa yang kira betul? Akilah ke Peter? Kamu cuba kira sendiri. Tak usah ikut cara Akilah, tak usah ikut cara Peter. Kamu kira sendiri. Kamu dapat jawapan apa? Cuba tengok sendiri. Cikgu stop sharing. Tolong kira Zek. Kira cara cikgu kira. Cuba buat kira dalam ambil atas kosong. Cuba kira macam mana cikgu kira. Kamu dapat jawapan berapa? Buat set. Nak tengok. Saya nak tengok awak dapat jawapan apa. Keh. Lekah. Saya nak tengok awak dapat jawapan apa. Lekah. Nak tengok. Buat cara macam cikgu kira tu. Cikgu kira kan bahagi 2 belah tu kan. Cuba. 5 1/2 tahun. Keh. Apa jawapan dia? Siapa dapat?
Lekah, yang mana tak buka kamera tu cikgu tak tahulah dia berusaha untuk menjawab soalan cikgu ke ataupun dia berusaha untuk kembali tidur. Iman, dapat jawapan dia Iman? Which one? Apa betul? Akilah ke Peter? Kira saya tunggu. Saya tunggu awak kira macam cikgu kira tu. Kan cikgu nak tunjuk. Hmm, hmm, hmm. Okey. Kan macam ni kan, 5 1/2 tahun. Jadi kita bahagilah 2. Jadi yang ni kita darab dengan 12. Kita tahu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi 12 darab 5, kalau dia sampai sifir 12 kena hafal. Sifir 12 dia tak kawan dengan nombor 5. Jadi kat belakang 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Sifir 12 tak kawan dengan nombor 5. 1, 2, 3, 4. Tak boleh nombor 5 sebab dia tak kawan. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Dapatlah sifir 12. Jadi kalau 12 kali 5 tu tengok. Nombor kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 60. Kalau kamu buat panjang ni pun kamu akan dapatlah 60. Okey. Jadi 1/2 ni darablah dengan 12. Jadi kita 1 kali 12 bahagi 2. 12 bahagi 2 berapa? 12 bahagi 2. Jadi 2 kali berapa dapat 12? 2 kali 6 dapat 12. Okey. Jadi kita ambillah jawapan ni 60 tambah dengan 6. Jadi jawapan dia adalah apa? 60 tambah 6. So dia akan jadi 66 bulan. Jadi siapa betul? Siapa betul? Akilah ke Peter? Peter. Peter betul. Akilah salah. Dia tak boleh cancel macam mana Akilah cancel tu. Salah. Okey, boleh? Bolehkah? Boleh. Okey, kita tengok pula. Okey, Cikgu pihak ni. Kita tengok pula dekad ke tahun. Tengok muka surat 130. Okey, tak apa. Hari ni kita belajar tukar-tukar. Esok kita buat latih tubi. Okey, dekad ke tahun. Kalaulah kita dah belajar masa, unit masa ni kena ada banyak sikit dah dia punya rumus dia tu kan. Kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Okey. 1 hari sama dengan 24 jam. Ini memang kena ada dalam kepala kamu lah sebab ini kita lalui setiap hari. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Okey. 1 tahun ada 12 bulan. Okey. Kalau dia kata 1 dekad. Kamu dekad ni adalah bersamaan dengan 1 dekad sama dengan 10 tahun. Kalau dia kata dekad kamu teringatlah sifir 10. Okey, jadi 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kamu lah ni umur apa? Kamu sekarang umur apa? Tahun 5. Tahun 5 umur apa? 11 tahun kan? Yes. Tidak 11 tahun. Kamu 11 tahun kan? Maknanya usia kamu apabila nak tukarkan kepada dekad, kamu betul tak 11 ni 10 tambah 1? Betul tak 10 tambah 1 dapat 11? Yes. Kan? Jadi usia kamu kalau kita nak kepada dekad dan tahun, 1 dekad 1 tahun.
Apabila usia kamu kita tukar menjadi dekad dan tahun, kamu jadilah 1 dekad 1 tahun. Betul kan? 10 tambah 1 sama dengan 11 kan? Jadi 1 dekad 1 tahun. Okey, boleh kat situ? Boleh kat situ? Boleh. Okey. Sekarang ni kita tengok. Kita tengok soal muka surat 130. Okey. Yang nombor 1, Cak Naminda. Taman Sahabat Kucing Sarawak dibina pada tahun 2005. Tukar 1/1/2 dekad kepada tahun. Okey, tukar 1/1/2 dekad kepada tahun. Okey. Dia suruh kita tukar. Dia kata 1/2 dekad. Okey. Tadi tahun ke dekad, sekarang ni dekad ke tahun. Dekad dia suruh tukar menjadi tahun. Okey. So, apabila dia suruh tukar jadi tahun, jadi kita buat macam tadilah. Kita tahu 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi ni 1. 1 kali 10 darab dengan 1 akan dapat 10 tahun. Jadi yang ni 1/2 dekad. 1/2 dekad darab dengan 10. Okey, jadi 1 kali 10, 10. 10 bahagi 2. 2 kali 5, 10. Jadi berapa? Berapa tahun? Jadi kita ambil jawapan yang ini. Okey, kita tambah dengan yang ini. Jadi 10 tambah 5 dapatlah 15 tahun. Bolehkah? 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 Jadi pada usia berusia 1/1/2 dekad pada tahun 2020, sebenarnya apabila kita tukarkan menjadi tahun, dia adalah bersamaan dengan 15 tahun. Okey, boleh? Boleh nombor 1 tu? Boleh tak? Kalau kita tengok nombor 2, okey, Cak Naminda lagi. Pusat Pemulihan Orang Utan Sipiluk dibina pada tahun 1964. Okey. Saya tak pernah pergi dua-dua tempat ni, walaupun saya pernah pergi Sarawak, tapi saya tak pernah pergi pula ke dua-dua tempat ni. Next time kena pergi ni. Okey, so dia kata berusia 3/5 dekad pada tahun 2020. Okey, so dia kata kalau dia nak dalam tahun. Okey. 5 macam tadi juga. Okey. 5 3/5 dekad. Okey, so dia nak tukar dari tahun. Tak ada masalah, kita buat macam ni ya. Okey, kita tahu 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi yang ni 5 kali 10 terus dapat 50 tahun. Yang ni kita buatlah 3/5 darab dengan 10. Betul tak? So, kalau 3/5 darab 10, 3 kali 10, 30. 30 bahagi 5. Jadi 5 kali 6, 30. Okey, so kita akan dapat apa? 50 tambah dengan 6. Okey, 50 tambah dengan 6. So, 6, 5. So, dapatlah 56 tahun. Bolehkah? Bolehkah? Boleh tak boleh? Buat cara cikgu lebih mudah lah, kalau kamu tengok pun lebih mudah. Jadi ikut cara cikgu. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak boleh ni? Ini muka surat 130. Ini kita nak tukarkan kepada apa tadi atas tu? Kepada 1 dekad. Okey, 1 dekad adalah bersamaan dengan 10 tahun. Okey, kalau kamu tengok hari ni cikgu jalan terus yang buku teks ni. Okey. Kalau kamu tengok muka surat 151. 131. Okey, 131 kalau tadi kita dah
tahu satu dekad persamaan 10 tahun. Sekarang ni dia ada abad pula. Abad kepada dekad. Kita tahu, okey, kita tahu satu abad, satu abad bersamaan dengan berapa? Berapa? Satu abad bersamaan dengan 10 dekad. 10 dekad. Atau kalau dia suruh tukar ke tahun 10 dekad ni adalah bersamaan dengan 100 tahun. 100 tahun. Tapi dia tak suruh pun, dia suruh abad ke dekad saja. Jadi tak perlulah kamu nak pening-pening pasal tahun ni, dia tak suruh pun. Jadi tu suruh tulis lagi yang hampa pening. Pada Amelie. Jadi kita tahu satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi macam tadi jugalah. Kita nak tukarkan, okey, kita nak tukarkan, awak tengok dia nak tukarkan kepada nombor 1, muka surat 131 tu. Budak perempuan tu. Telefon mudah alih ini telah diperkenalkan sejak 2/5 abad yang lalu. 2/5 abad, anak dia kata 25 abad. Jadi cuba tukarkan 2/5 abad menjadi dekad. Jadi bagaimana cara dia 25 abad jadi dekad? Macam tadi juga. Okey, 2/5 darab dengan 10 lah. Oh, susah-susah nak fikir, betul tak? So 2 kali 5, 2 kali 10, 20 bahagi 5. 5 kali 4, 20. Oh, rupanya jawapannya adalah 4 dekad. 4 dekad ni, kalau kita tahu satu dekad bersamaan dengan 10 tahun, maknanya dah 40 tahun telefon mudah alih ini diperkenalkan. Okey, boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh tak? Senyap. Boleh. Ya, dah murid saya hari ni. Okey. Okey, kita tengok lagi. Okey. Kita tengok lagi nombor 2 tu. Dia bagi 3 7/10 abad. Okey, abad. Okey, itu dia nak pada dekad. Kita buat serupa tadi bahan. Kalau ada nombor bercampur, kita buat macam tu. Kita tahu kalau abad nak pergi dekad, satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi darab 10 lah, yang ni dapat 30. Yalah 3 kali 10, 30. Jadi yang ni 7/10 darab dengan 10. Dengar ni. Kalau darab atas ada sifar ni atas bawah ni, kita cancel dulu tau. Tak payah buat banyak-banyak. Oh, ada sifar atas cancel sifar, bawah cancel sifar. 1, tak payah buat apa-apa. Jadi 7 kali 1, 7 kali 1, 7. 7 kali 1 tu 7. Jadi dapatlah, okey. Jadi kita perlu buat apa? 30 tambah dengan 7. Jadilah 37 dekad. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Okey ni. Okey. Senang saja bila kita faham. Okey. So dan yang terakhir sekali nak tukar ni. Okey, dan yang terakhir sekali untuk hari ni iaitu abad ke tahun. Abad ke tahun macam cikgu kata tadilah. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Satu abad bersamaan 100 tahun. Jadi kalau dia suruh kata, wah jangka hayat penyu boleh mencapai 9/10 abad. Jadi kita nak tahu 9/10 abad berapa? 9/10 darab dengan 100. Jadi ada sifar atas bawah. Cancel dulu. Ini cancel, ini 1 tak payah bahagilah. Jadi 9 kali 10, 90 tahun. Rupanya penyu boleh hidup selama 90
tahun. Okey, bolehkah? Bolehkah? Boleh cikgu. Okey, yang kedua pula dia kata apa ni? Dia kata hitung anggaran jangka hayat dalam tahun bagi harimau Malaya. Okey, harimau Malaya pun nak pupus dah, okey. Dia bagi tahu harimau Malaya ni boleh hidup 1/5 abad. Jadi 1/5 abad ni kita darab dengan 100. Nak tukar pada tahun. Okey, 1 kali 100, 100. 100 bahagi 5 berapa? 100 bahagi 5. 5 kali 1 tak ada. 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Ada lagi baki sifar ni. Sifar letak sifar. Sifar. Okey, sifar. Oh, rupanya jangka hayat harimau Malayan adalah, harimau Malaya adalah 20 tahun. Bolehkah? Bolehkah? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, so ini untuk hari ini. Cuba kita tengok buku aktiviti. Cikgu stop sharing lah. Cuba kita tengok buku aktiviti pula. Okey. Tengok buku aktiviti muka surat 53. Okey, 53. Kamu boleh buat nombor 3 yang 4.2 tu. Kamu boleh buat nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Cuba buat tengok Zat. Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Boleh tak? Boleh tak aku buat sekarang? Saya nak bagi jawapan. Iman? Boleh Ya. buat? Is N? it, Okey ke N? is it Surat in 53 buku aktiviti ni. Okey. Nombor 3, 4, 5, 6. Ni atas yang tengah tu. Soalan ni kita baru buat nombor 1, nombor 2. Sambung nombor 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah tu jangan buat lagi. Okey, saya bagi masa buat. Nanti saya nak jawapan. Bolehkah? Okey, buat Afiq. Okey tak okey Afiq? Afiq Aikal? Cikgu, bukan surat berapa? 53. 53 sambung yang tengah tu. Perkaitan dalam masa. Tukarkan unit yang diberikan. Yang 4.2 tu. Nombor 3, 4, 5, 6. Okey.
Kehadiran 11 orang. Cikgu. Okey, boleh cikgu bincang tak? Boleh cikgu bincang tak? Boleh cikgu bincang ke tidak? Boleh cikgu bincang tak? Boleh. Boleh? Okey. Nombor 3. Ambil jawapan, ambil jawapan, ambil jawapan. Kalau apa bagi? Kalau tak sama dengan saya, kita bincang. Okey. Nombor 3 jawapan dia 122 bulan. 122 months. Nombor 4 jawapan dia adalah 26 tahun. 26 tahun. Nombor 5 jawapan dia 75 dekad. 75 dekad. Dan yang terakhir nombor 6 jawapan dia 370 tahun. 370 tahun. Dapat? Dapat ke tidak? Dapat. Perlu cikgu tunjuk tak? Perlu cikgu tunjuk tak? Kau dah faham dah semua? Faham. Cikgu ulang. Nombor 3 jawapan dia 122 bulan. Nombor 4 jawapan dia 26 tahun. Nombor 5 jawapan dia 75 dekad. Dan yang terakhir nombor 6 jawapan dia 370. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh Hanif? Okey Hanif? Okey. Okey. Okey, untuk hari ni yang ini saja terbincang. Tapi ada pesanan. Okey, berkaitan dengan modul. Berkaitan dengan modul. Okey, hari ni 8 hari bulan. Berkaitan dengan modul, okey. Saya nak awak siapa yang apa ni? Nama apa? Ambil modul, wajib ambil modul semua orang. Ikut warna pada nama yang cikgu bagi dalam WhatsApp tu, bukannya ambil dua-dua. Kalau dia warna pink nama dia, ambillah modul warna pink. Okey, dan kamu perlu buat modul tu, masa duk menjawab modul tu tolong suruhlah siapa-siapa ambil gambar. Lepas tu send mai kat saya. Okey, sebab saya perlu buat laporan.
Okey, kemudian nanti saya rasa masa buka sekolah nanti ni saya, tapi lambat sangat. Mungkinlah minggu ni tak ambil, minggu depan tak ambil, minggu lagi sekali saya nak modul tu dihantar dekat sekolah. Saya nak semak. Sebab tu semua orang kena ambil modul tu. Bolehkah? Ambil saja dan buat. Okey, mintalah bantuan siapa kat sebelah, siapa yang ada di sekeliling kamu ataupun kalau tak ada siapa pun tak kerti nak buat, bolehlah kamu WhatsApp saya, mesej saya macam mana nak buat. Bolehkah? Kita bincang. Ini untuk kamu peningkatan kamu punya TP. Kalau kamu rasa kamu tak mau nak berubah, duduk macam tu, inilah. Tapi saya harap sangatlah sebab tahun depan kamu dah nak naik tahun 6 dah. Nanti kamu nak pergi sekolah, mestilah kamu nak pergi sekolah yang kamu suka. Bila kamu nak pergi sekolah yang kamu suka, mestilah kamu kena dapat TP yang tinggi. Takkan kamu nak ambil TP 1 di sekolah mana orang tak mahu ambil. Kan? Jadi kalau kamu nak pergi sekolah yang target, sekolah yang bagus, sekolah yang berkualiti, sekolah yang ada kawan-kawan pandai-pandai belaka. Jadi kamu kena berusaha untuk mendapatkan TP yang lebih tinggi. Tak kisahlah kita berada di kelas mana pun. Sama saja sebenarnya, okey. Jati diri kita tu yang kena ada jati diri. Kamu kena jadi seperti ikan di laut. Cikgu bagi satu perumpamaan. Jadilah seperti ikan di laut. Kalau kamu makan ikan, adakah kamu berasa ikan tu masin? Rasa tak Iman ikan tu masin? Tak kan? Kita tak rasa ikan tu masin. Melainkan kita yang letak garam waktu kita masak tu. Okey, jadi jadilah, sebab apa cikgu kata jadilah ikan seperti di laut. Sebab walaupun ikan tu berada dalam laut air masin, tetapi dia tak masin. Jadilah seperti ikan. Dia maksud dia keadaan di sekeliling dia tak mempengaruhi dia pun. Tak mempengaruhi sangat dia. Macam itulah juga dengan kamu. Okey? Jadi tolonglah pergi ambil modul untuk siapa yang tak pergi ambil modul. Saya jatuhkan hukum wajib. Wajib pergi ambil. Wajib pergi ambil, wajib jawab. Cubalah, bukan untuk saya tapi untuk diri sendiri. Jangan jadikan alasan PKP kamu malas semua serbi. Okey? Jadi saya harap kamu boleh buatlah modul. Waktu kamu buat modul tolong. Okey, siapa yang dah ambil gambar dah hantar kat saya, terima kasih banyak. Waktu kamu berjawab tu, kamu suruhlah mak kamu ke adik kamu ke siapa yang di sekeliling kamu, tolong ambil gambar. Berlakon sikit pun tak apalah. Tolong ambil gambar yang kamu tengah menjawab modul tu. Bolehkah? Boleh? Okey. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Okey. Sampai berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Bye. 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 Terima kasih.